أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi kita sambung pengajian kita dalam ilmu mantiq melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, iaitu Matn Sulam Munawwarah. Baik, pada sesi yang lepas kita dah bincang perbahasan, boleh kata dah hampir selesai perbahasan ilmu mantiq secara umum. Berbaki satu perbahasan yang penting juga yang perlu untuk kita bincangkan, dan perbahasan ini berkait dengan qiyas. Baik, semua perbincangan yang kita bincang daripada awal perbahasan qiyas, daripada perbahasan berkait dengan aqsamul qiyas, ada iqtirani, ada istisnai, kemudian taksimat setiap ataupun tafsil dalam setiap satu perbahasan qiyas, iqtirani dan juga istisnai. Kalau iqtirani daripada syakalnya kepada dhorob, dan juga syurut intaj, kemudian dhorob-dhorob yang muntijah, yang ada natijah, dan dhorob yang tidak ada natijah mengikut kepada syarat intaj. Kemudian dalam qiyas istisnai kita tengok juga dhorob yang ada natijah dan dhorob yang tidak ada natijah, sampailah masuk kepada perbahasan lawahibul qiyas. Semua ini perbincangan berkait dengan suratul qiyas ataupun formula bagi qiyas ataupun kerangka bagi qiyas. Kita hanya bincang kerangka sahaja, kita tidak bincang isi kandungan di dalam qiyas. Semua yang kita bincang tu adalah dipanggil dalam ilmu mantiq adalah suratul qiyas. Surah dia sahaja, gambaran ataupun kita kata kerangka ataupun kita kata formula bagi qiyas semata-mata. Tetapi isi kandungan di dalamnya belum dibincangkan lagi. Jadi qiyas terbahagi kepada dua secara umum. Qiyas terbahagi kepada sama ada perbincangan itu berkait dengan suratul qiyas, dipanggil sebagai qiyas suri, ataupun berkait dengan maddatul qiyas. Maddah ni apa? Ajza, maknanya perkara yang mengisi kerangka ataupun suratul qiyas. Perkara contohnya macam kita ada qiyas iqtirani, syakal awal. Apa maksud syakal awal? Ma kana haddul awsad mahmulan fis sughra mawdu'an fil kubra. Itu maksud dia. Kemudian syurut intaj dia apa? Ijabus sughra kulliyatul kubra. Itu kita hafal dan kita tahu formula dan juga kerangka bagi syakal awal dan apa syarat natijah bagi syakal awal. Tapi apa yang kita nak isi dalam sughra? Apa yang perlu jadi kubra? Apa haddun asghar, apa haddun akbar, haddun awsat dan seterusnya. Semua ini dibincang dalam satu taksim lagi dalam qiyas, iaitu qiyas bi'tibar maddatihi. Kalau yang tadi bi'tibar suratihi dipanggil sebagai qiyas suri, satu lagi dipanggil sebagai qiyas maddi, iaitu qiyas perbahasan atau perbincangan qiyas melihat kepada maddatul qiyas ataupun isi kandung dalam qiyas, isi kandungan dalam qiyas. Maknanya surah dia tu apa? Kubra dia tu apa? Adakah surahnya qadiyah yakiniyah? Adakah surahnya qadiyah maznunah? Adakah surah dia qadiyah musallamah bainan nas? Semua itu dibincang dalam perbahasan qiyas maddi. Jadi ulama-ulama kita ataupun mutaqaddimin daripada manatiqah, mereka banyak fokus dalam perbahasan qiyas ataupun dalam perbahasan mantiq ataupun qiyas secara khususnya kepada perbahasan qiyas maddi. Maknanya kita bincang maddatul qiyas, seperti mana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia, dalam kitab mantiq Mi'yarul Ilmi ataupun Mihakin Nazar, terutamanya Mi'yarul Ilmi lah. Semua perbahasan dalam maddatul qiyas ditafsilkan secara lebih detail. Begitu juga dengan kebanyakan daripada manatiqah yang sebelum ataupun mutaqaddimin minal manatiqah, mereka menulis dan mereka banyak memberi tarkis kepada perbahasan berkait dengan maddatul qiyas. Adapun kitab yang selepas daripada itu, daripada kitab contohnya macam dalam Matan Sulam sendiri pun,
Tapi matan sulam adalah matan asas, maka kita panggil al-aslu, asal untuk matan kenalah ikhtisar, kena ringkas. Syuruh kepada matan sulam juga tidak bincang tetapi tidak terperinci seperti mana yang dibincangkan oleh mutaqaddimin minal manatiqah. Ala kulli hal, kita nak bincang perbahasan berkait dengan qiyas melihat kepada isi kandungannya ataupun maddatul qiyas. Jadi kita ada dua suratul qiyas, semua yang kita dah bincangkan sebelum ini. Sebab itu kita tak banyak datangkan dalam bentuk contoh, terutamanya dekat dalam qiyas iktirani, kerana dia tak lebih daripada formula sahaja. Sebab itu saya datangkan banyak dalam bentuk rumus. Cumanya dalam qiyas istisnai perlu datangkan dengan contoh supaya kita nampak kalau qadiyahnya muttasilah ataupun qadiyah syartiyah muttasilah, kita nampak kelaziman. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah, kita nampak ta'anud ataupun tanafur baina muqaddam wa tali. Baik, hari ini masuk dalam perbahasan qiyas melihat kepada maddah ataupun isi kandungan di dalam qiyas. Secara ringkas ataupun secara umumnya, qiyas bi'tibar maddatihi, qiyas melihat kepada maddah qiyas tersendiri. Maknanya maddah tu apa? Muqaddimah tu. Maknanya tengok pada muqaddimahnya. Adakah muqaddimah dalam qiyas perkara-perkara ataupun dalil yang qadiyah yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis, kan? Ataupun ijma', ataupun diambil daripada perkara-perkara aqliyah. Jadi terbahagi kepada dua, hujjah ataupun qiyas. Dalam perbahasan ataupun dalam matan dipanggil diberi Imam Akhdari sebutkan faslun fi aqsamil hujjah. Hujjah yang dimaksudkan di sini adalah qiyas. Sebab itu bila kita bincang sebelum ini perbahasan qiyas apa semua, kan, yang dimaksudkan dengan qiyas di sini adalah hujjah. Sebab itu bila kita bincang maqasid dalam ilmu mantiq, dalam ilmu tasdiqat adalah qiyas perbahasan qiyas lah. Tapi yang dimaksudkan dekat qiyas tu adalah hujjah. Kerana apa? Kerana ilmu mantiq adalah qawaid ataupun qanun yang berkait dengan cara istidlal, pendalilan. Kita ada istidlal macam saya sebutkan sebelum ini, kita ada istidlal mubashir dengan ghairu mubashir. Ghairu mubashir yang kita panggil sebagai qiyas ataupun hujjah. Jadi bila disebut aqsamul hujjah, maknanya aqsamul qiyas bi'tibar maddati, melihat kepada isi kandungan dalam qiyas, ataupun kita kata bi'tibar muqaddimati, tengok pada muqaddimah qiyas. Terbahagi kepada dua, kalaulah semua muqaddimah bagi qiyas, surah ataupun kubra, diambil daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma', maka dipanggil sebagai hujjah naqliyah. Hujjah naqliyah. Ataupun salah satu daripada surah ataupun daripada kubra adalah diambil daripada Al-Quran, sunnah ataupun hadis dan juga ijma' ataupun ijma'. Kalaulah kedua-dua surah dan kubra ambil daripada Al-Quran, hadis dan ijma', ataupun salah satunya diambil daripada Al-Quran, hadis dan ijma', automatik hujjah itu dipanggil sebagai hujjah naqliyah. Kenapa dipanggil sebagai naqli? Istinad ataupun disandarkan kepada an-naqlu. Sebab Al-Quran, hadis dan juga ijma' adalah dalil naqli. Dalil naqli. Al-Quran dalil naqli, hadis dalil naqli, ijma' juga dalil naqli. Jadi kerana itu dipanggil sebagai hujjah naqliyah. Jadi hujjah naqliyah ni apa? Hujjah yang mana salah satu ataupun kedua-dua muqaddimah di dalam qiyas adalah daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Itu dipanggil sebagai hujjah naqliyah. Kemudian kalau selain daripada itu, kalaulah muqaddimah dalam qiyas, surah dan juga kubra. Azan ke? Oh, azan makin awal okay. 5. Kita habiskan sikit, berhenti sembahyang, kemudian kita sambung. Kat mana tadi? Kalaulah muqaddimah surah dan juga kubra bukan diambil daripada Al-Quran, hadis dan juga ijma', maknanya tidak ada kaitan berkenaan dengan
Al-Quran, hadis dan juga ijma', maka dipanggil sebagai hujah akliyah kerana disandarkan kepada akal. Maknanya akal semata-mata yang idrak, yang terima. Kalau ingat lagi dalam awal perbahasan ataupun awal kita bincang ilmu mantik, saya terangkan sumber ilmu di sisi orang-orang Islam. Kita panggil asbabul ma'rifah indal muslimin ataupun nadhariyatul ma'rifah. Yang kita panggil sebagai, kalau dalam ilmu falsafah dipanggil sebagai epistemologi. Baik, asbabul ma'rifah indal muslimin terbatas kepada 3 perkara. Yang pertama adalah wahyu ataupun mutawatir, khabar mutawatir. Yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah hawasul khamsah, panca indera yang 5. Jadi ketiga-tiga ini adalah asbabul ma'rifah indal muslimin, sebab untuk tahu di sisi orang Islam. Jadi kerana itu kita bahagikan juga hujah kepada 2. Khabar mutawatir dalam tu termasuklah semua wahyu, maknanya Al-Quran, hadis. Semua tu adalah khabar mutawatir. Begitu juga ijma'. Ijma' khabar mutawatir juga. Jadi semua ini dipanggil sebagai hujah nakliyah kalau salah satu daripada muqaddimah ataupun salah satu daripada muqaddimah qiyas ataupun kedua-duanya diambil daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Baik, kalaulah diambil daripada akal, kalaulah hujah itu diambil daripada akal, maknanya perkara-perkara akal ataupun hawas, dipanggil sebagai hujah akliyah. Hujah akliyah. Hujah akliyah. Baik, jadi perbincangan kita pada perbahasan qiyas melihat kepada maddatul qiyas adalah perbincangan berkenaan dengan hujah-hujah akliyah sahaja. Kerana hujah nakliyah, perkara yang ada dalam Al-Quran, perkara yang ada dalam hadis, perkara yang ada dalam ijma'. Perbincangan kita hanya terbatas kepada hujah-hujah akliyah sahaja. Hujah ataupun qiyas lah, nak mudahnya qiyas, ataupun kalau dalam ni kita panggil hujah. Hujah tu adalah qiyas lah, cuma hujah ni lebih akhas lagi maknanya, lebih khusus. Baik, terbahagi kepada berapa semua sekali? Terbahagi kepada 5. Yang pertama mengikut tartib. Saya sebutkan ikut tartib. Yang pertama, yang paling tinggi sekali, yang duduk tangga yang pertama dan yang paling memberi faedah paling kuat untuk berhujah, dipanggil sebagai burhan. Jadi burhan ni adalah qiyas, tetapi qiyas yang mana terbina daripada muqaddimah yang yakin kesemuanya. Maknanya muqaddimah surah yakin, muqaddimah kubra juga yakin, perkara-perkara yakinian. Dan tafsilan ataupun pendetailan dalam perbahasan burhan ini akan dijelaskan pada bila kita dah habis bincang semua, kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan muqaddimah yang yakin. Apa itu yakin? Nanti akan diterangkan. Itu yang pertama. Paling tinggi sekali adalah burhan. Jadi burhan adalah qiyas yang terbentuk daripada ataupun yang tersusun daripada muqaddimah yang yakiniyah. Muqaddimah yang yakin. Apa itu yakin? Akan diterangkan selepas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut tartib adalah jadal. Yang kedua adalah al-jadal. Jadal ni apa? Qiyas. Saya akan terang lagi sekali nanti secara detail. Qiyas yang terbina daripada muqaddimah yang masyhurah, muqaddimah yang masyhurah ataupun muqaddimah yang musallamah. Apa maksud masyhurah dan apa maksud musallamah? Maksud masyhurah yang dimaksudkan dengan qadiyah ataupun muqaddimah yang masyhurah adalah muqaddimah yang diketahui oleh semua orang. Seolah-olah macam kita kata semua orang tu mustahil tak tahu. Itu adalah qadiyah masyhurah. Tetapi tidak sampai kepada yakin ataupun tidak sampai kepada perkara daruri. Cumanya ianya perkara yang masyhur. Kalau contohnya macam kita di Malaysia ada perkara-perkara yang masyhur pada rakyat Malaysia tetapi tidak masyhur pada tempat lain. Jadi itu kita panggil sebagai qadiyah ataupun perkara yang masyhur. Sebab masyhur tak sampai kepada perkara daruri. Kalau daruri ni semua orang, tak terkecuali satu pun. Tetapi masyhur ni boleh jadi terhad kepada satu tempat sahaja. Itu qadiyah yang masyhur. Jadi qadiyah yang masyhur adalah qadiyah yang mana
semua manusia seolah-olah semua orang seolah-olah tahu. Macam mustahil lah orang tu tak tahu. Contohnya apa? Contohnya kita kata al-adlu hasanun. Adil tu adalah perkara yang baik. Jadi itu perkara yang semua orang terima dan semua orang tahu bahawasanya adil itu adalah perkara yang baik. Maka itu adalah qadiyah yang masyhur di sisi manusia. Yang kedua, jadal juga terbina daripada qadiyah yang musallamah, qadiyah yang diterima, taslim, musallamah. Sama ada musallamah bainan nas, maknanya semua manusia pun terima benda tu. Terima, beza dengan masyhur. Masyhur ni maknanya semua orang tahu. Kalau musallamah bila kita sebut dia terima. Itu musallamah. Sebab itu jadal ni banyak guna perkara tersebut. Kalaulah kau terima gini, maka aku akan ilzamkan sekian. Itu tugas jadal ataupun debat. Kita kata debat lah. Itu yang kedua, terbina daripada qadiyah yang musallamah, yang diterima oleh manusia ataupun diterima oleh orang yang berdebat dengan kita. Sebab debat ni maknanya apa? Ataupun jadal ni maknanya kita berbincang pada satu perkara. Satu pihak isbat, satu pihak lagi nafi. Itu makna jadal ataupun itu makna perdebatan. Satu pihak terima, satu pihak tolak. Maknanya dua perkara yang naqid, mutanaqidat, dua perkara yang berlawanan. Satu terima, satu tidak terima. Jadi tugas jadal ataupun qadiyah yang qiyas yang terbina daripada qadiyah yang musallamah bainal khosmi ni maksudnya musuh lah ataupun lawan kita, ke mana kita berdebat. Kalaulah kita ilzamkan ataupun kalaulah contoh kita terima dahulu qadiyah yang mereka sebutkan. Contohlah kita kata kalau kita berdebat dengan ahli falsafah contohnya, dia isbatkan alam ini qadim, maka kita kata baik. Kalaulah qadiyah alam ini qadim sahih, kan, maka akan membawa kepada kalaulah sahih, maka tidak akan melazimkan perkara-perkara yang batil. Sebab perkara yang melazimi batil adalah batil. Tetapi bila kita buat hujah bahawasanya alam ini qadim, bawa kepada perkara-perkara yang batil, antaranya daur, antaranya tasalsul, maka secara automatik qadiyah ataupun kita panggil hujah yang asal yang mereka pegang, iaitu alam ini qadim, terbatal. Kerana apa? Perkara yang melazimi batil adalah batil. Maka pada peringkat awal saya terima. Saya kata kalaulah saya terima bahawasanya alam ini qadim, maka sekian akan membawa kepada perkara yang batil. Dan kaedah akliyah menyebutkan semua perkara yang membawa kepada perkara yang batil adalah batil. Maka automatik alam qadim itu tertolak. Jadi itu dipanggil sebagai jadal. Jadal ni kita nak lawan, ataupun kita nak jatuhkan lawan lah, ataupun kita nak kalahkan pihak lawan. Itu jadal. Itu yang kedua. Jadi saya terang secara umum dulu, kemudian kita bincang, tengok macam mana kita bincang. Awak ada tulis ke ataupun saya terang secara tengoklah nanti. Itu yang kedua. Yang pertama tadi burhan, tangga yang pertama burhan, yang kedua jadal, yang ketiga dipanggil sebagai al-khatabah. Dipanggil sebagai al-khatabah. Khatabah adalah qiyas yang tersusun daripada muqaddimah yang maqbulah ataupun masyhurah. Maqbulah, masyhurah. Sebenarnya dalam perbahasan ni banyak istilah. Tadi yang pertama kita istilah apa dalam burhan? Qadiyah yaqiniyah. Itu yang pertama. Nanti kita akan tahu apa yakin. Dalam jadal kita ada masyhurah dengan musallamah. Musallamah ada dua, musallamah bainan nas dan juga musallamah bainal khosmi, orang yang berlawan. Yang ketiga khatabah. Khatabah adalah qiyas yang terbina daripada qadiyah yang maqbulah ataupun maznunah. Apa yang dimaksudkan dengan maqbulah? Qadiyah maqbulah ni contohnya qadiyah yang kita dengar daripada orang yang kita hormat sebagai orang yang alim dalam agama contohnya, ataupun orang yang kita hormat bahawasanya dia ni orang yang baik, orang yang terpuji, orang yang baik akhlaknya.
maka semua qadiyah yang disebutkan oleh dia kita terima, makbul ladaina. Boleh jadi Allah campakkan kepada orang itu, bila orang awam ataupun orang ramai dengar kalam dia, orang akan jadi seronok ataupun jadi insaf. Kalau contoh perkara kebaikan yang dia ajak, maka orang akan rasa nak buat kebaikan tu. Kalau perkara yang tak baik tu ataupun perkara yang buruk dia suruh hindarkan, dan kita akan rasa nak hindarkan perkara tersebut, maka itu dipanggil sebagai qadiyah maqbulah. Tak sampai kepada yakin, tetapi dia makbul. Sebab apa? Sebab yang cakap tu orang baik-baik. Faham tak? Contohnya itulah kita panggil yang ada pada al-khutabah ataupun orang-orang yang bagi khutbah, khatib, ataupun orang-orang yang berceramah. Semua tu kalaulah dia cakap dan dia buat apa yang dia cakap, maka orang akan nampak taksir ataupun orang akan terkesan dengan kalam dia. Maka kita akan kata, contohlah macam contoh yang ini sisi yang baik lah, ataupun sebab khitabah ni boleh jadi pada sisi yang baik, boleh jadi pada sisi yang buruk. Tapi pada sisi yang baik, contohnya macam kita dengar kalam masyayikh kita kan, masyayikh kita yang mana kita kita percaya yang dia orang yang baik dan orang yang beramal dengan ilmunya, maka kalam dia tu memberi kesan kepada kita. Kalau dia kata bahawasanya contohnya bangun malam itu adalah satu keperluan kepada penuntut ilmu, maka kita jadi rasa nak buat perkara tersebut. Jadi itu dipanggil sebagai qadiyah makbulah. Kenapa makbul? Sebab yang cakap tu orang baik, dan kita i'tiqad dan kita terima bahawasanya dia adalah orang yang baik, maka orang yang baik tak ajak kepada perkara yang tak baik. Tapi tetap tidak sampai kepada yakin. Kerana apa? Kerana boleh jadi secara luarannya baik, tetapi kita tidak tahu sebaliknya. Lebih kurang macam itulah. Jadi walaupun mungkin mazahir ataupun luarannya baik dan kalamnya, tetapi kalamnya perkara yang tak baik contohnya, tapi luaran sahaja baik. Kerana itu kita kata qadiyah maqbulah tidak sampai kepada yakin. Kalau sampai pada yakin, dia akan jadi burhan. Ataupun qadiyah yang maznunah. Maznunah ni maksud dia apa? Akal kita tarjihkan betul, tapi dalam masa yang sama akal kita qadiyah kan zon kan idrak taraful rajih kan. Betul tak? Kalau syak istiwaan sama. Kalau zon idrak taraful rajih. Jadi dalam akal kita 70% kata benda tu betul, tapi dalam masa yang sama ada baki 30% yang kata benda tu salah. Dapat tak? Jadi sebab itu kita kata qadiyah yang maznunah, qadiyah yang mana ada possibility, ada kebarangkalian nakid dia betul. Ada kebarangkalian nakid ataupun lawan bagi qadiyah tu betul. Lawan bagi qadiyah tu betul. Contohnya kita kata apa? Contohnya macam qadiyah maznunah, contohnya apa? Qadiyah maznunah contohnya apa? Kalau kita kata contohnya qadiyah yang maznun, contohnya kita kata apa? Maqbulah, maznunah. Biwasitatil zan. Contohnya apa? Contohnya kita kata ni contoh yang dibawa oleh Imam Bajuri dalam syarah dia, dalam Sulam. Kita apa? Fulanun yatufu bil laili bisilah. Seseorang itu berjalan malam pada waktu malam dengan senjata. Wa kullu man kana kadzalika mutalassisun. Semua yang seperti itu adalah orang yang mutalassis ni boleh jadi makna pengintip, boleh jadi makna pencuri juga.
Maka natijah dia apa? Fulanan mutalassisun. Jadi wa kullu makana kadzalika, maknanya semua orang yang berjalan malam dengan senjata adalah pengintip ataupun pencuri, maka itu adalah qadiyah yang maznun. Sebab apa? Sebab akal kita tarjihkan 70% ada kebarangkalian dia mencuri, tapi dalam masa yang sama ada 30% baki yang kata dia tak mencuri. Jadi itu dipanggil sebagai qadiyah yang maznunah. Maznun ni faham apa? Akal tidak menolak boleh jadi nakid dia diterima. Zon sahaja dia betul, tapi dalam masa yang sama nakid dia boleh terima. Akal tarjihkan yang betul, tetapi ada qadiyah yang marjuh, iaitu perkara yang nakid ataupun lawan bagi dia. Jadi dia tidak betul-betul 100% yakin, dia hanya 70% yakin. Dipanggil sebagai qadiyah maznunah. Duduk dalam apa? Dalam khutabah. Jadi khutabah ni, sebab itu kita kata khutabah nisbah pada khutbah tu kan. Kita kata khatib dekat mimbar. Apa tugas khatib bila hari Jumaat? Dia nak ajak orang untuk buat baik, targhib orang, ajak orang buat baik, dan supaya orang tinggalkan perkara yang tak baik. Targhib dan juga tarhib, itu tugas khutbah. Jadi nasihat perlu berkisar dengan dua benda ni. Sama ada ajak orang buat baik untuk perkara yang memberi faedah dunia dan akhirat, ataupun larang orang buat jahat supaya tidak menerima balasan nanti di hari akhirat. Jadi itu dipanggil sebagai qadiyah ataupun qiyas khatabi. Qiyas khatabi. Jadi yang ketiga adalah khutabah. Jadi kita ada yang pertama burhan, yang kedua jadal, yang ketiga khutabah. Yang keempat dipanggil sebagai asy-syi'ru, syair. Syair adalah qiyas yang terbina daripada muqaddimah muqaddimah yang mana kalau kita dengar muqaddimah itu, kita akan jadi rasa nak buat sesuatu perkara walaupun perkara itu tak baik. Kerana apa? Kerana kalam ataupun qadiyah itu dihiasi dengan ataupun menggunakan kalam yang cantik. Contoh, kalau antara contoh yang didatangkan, contohnya disebutkan al-khamru sayyalatun, al-khamru yaqutatun sayyalah. Arak itu adalah permata yang mengalir. Jadi kalam tu dengar macam seronok, macam betul kan, macam betul, jadi orang rasa nak buat. Asy-syi'ru. Begitu juga dia menyebabkan kita jadi nak buat dengan sebab sebab tu kita kata asy-syi'ru berkait dengan apa? Asy-syu'ur, berkait dengan perasaan. Kalau perasaan kita dekat nak buat, bukan sebab benda tu betul ataupun salah, tetapi kerana kalam yang didatangkan tu kalam yang dengan seronok, dengan best, maka itu dipanggil sebagai asy-syi'ru. Ataupun kita rasa tak nak buat. Contohnya disebutkan al-asalu al-asalu murratun muhawwa'ah. Dia kata madu ni adalah muntah bagi muntah bagi lebah. Muntah bagi lebah. Jadi kita dengan muntah tu jadi tak selera kan nak makan, ataupun nak nak rasa madu tu. Tapi ini contohlah, mungkin muntah apa tak rasa apa pun makan je lah kan. Mungkin boleh jadi tu. Tapi nak kata nak nampaknya lagi jelas, kita tengok lagu-lagu. Antara lagu-lagu yang ada ataupun lagu-lagu yang ni lah, yang lagu apa-apa lagu lah kan, akan bagi kesan pada kita tak bila kita dengar? Bagilah walaupun sikit. Kalau kita tengah putus cinta dengan lagu Jiwang, rasa tak? Ada bagi kesan tak? Ada bagi kesan. Sama juga, jadi bila kita dengar lagu, dan begitu juga lagu-lagu patriotik. Kenapa ada lagu patriotik? Supaya menimbulkan rasa cinta kepada negara. Jadi lagu patriotik tu disusun dengan kalimat yang cantik. Kemudian ada muzik tersendiri, muzik yang bila dengar jadi semangat. Macam tu juga lagu sekolah. Lagu sekolah, lagu negara, lagu setiap negara, lagu sekolah lah, lagu sekolah terutamanya. Kenapa lagu sekolah dinyanyikan pada awal sekolah? Kenapa tak nyanyi waktu balik? Kenapa nyanyi waktu awal sekolah? Antara sebabnya adalah untuk jadikan pelajar-pelajar bersemangat. Untuk apa? Untuk belajar lah. Bersemangat tak kalau nyanyi lagu sekolah? Kita buat lagu Ruak Jawi. Sebelum kelas, kita nyanyi lagu Ruak Jawi. Tapi itu antara tugas lagu patriotik. Jadi bila dia disusun kan,
Sebab itu sebahagian kata syair ni kalaulah disusun dengan bahar, kan syair kan ada bahar, kemudian ada arud qafiyah dia kan, ada bahar. Kalaulah disusun dengan bahar, kemudian dilantunkan dengan suara yang baik, suara yang sedap, kemudian ada muzik, maka dia akan lebih memberi kesan. Jadi itu tugas syair. Betul ke salah ke? Contoh macam lagu-lagu lah, ada lagu yang salah lirik dia kan, tapi dengar sedap. Ada tak? Nipu tak ada kan? Ada kan? Lagu-lagu yang lirik dia tak baik, tapi kita dengar seronok. Sebab apa? Mungkin sebab muzik dia. Jadi tetap juga ada bagi kesan pada diri kita. Jadi itu dipanggil sebagai asy-sya'r. Jadi syair ni adalah kias yang terbina daripada qadiyah, yang mana qadiyah tersebut akan bagi kesan kepada perasaan seseorang, sama ada dia nak buat ataupun dia tak nak buat, tanpa melihat qadiyah tu betul ataupun salah. Tanpa melihat qadiyah tu betul ataupun salah. Jadi itu dipanggil sebagai asy-sya'r. Dan begitu jugalah yang ada pada, kita panggil asy-syu'ara, ataupun penyair-penyair daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kita kata syu'ara tu dah jadi macam komposer lah. Yang buat lirik komposer, yang buat tu, yang buat muzik ke sama je maksud dia? Oh sama, komposer tu dua-dua. Ya. Tak kisahlah, maknanya orang yang buat lirik lagu kan. Jadi sebab itu sebahagian daripada masyayikh kita menyebutkan orang yang mana Allah bagi kelebihan pada dia untuk buat syair ataupun buat lagu lah, buat syair ataupun buat lagu dan juga dengan ayat yang puitis dan sebagainya, perlu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan disebutlah antaranya dalam Hasyiah Bilal ke atas Idham Mubham, Syekh Bilal Najjar sebutkan, orang yang Allah bagi rezeki ataupun bagi kelebihan untuk buat syair ataupun untuk buat lagu, maka perlu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya lagu-lagu yang disampaikan ataupun syair-syair yang disampaikan semua syair-syair yang baik maknanya, dan bawa orang kepada kebaikan, bukan bawa kepada keburukan. Kalau kita tengok sejarah penyair-penyair, contohnya macam Mutanabbi, contohnya macam Abi Tammam dan seterusnya lah, ada sebahagian daripada penyair yang mana mereka melantunkan syair bukan sebab ikhlas lah, maknanya hanya sebab untuk dapat kedudukan. Contoh macam kalau kita baca tarikh Mutanabbi tu, kita akan nampak Mutanabbi dia puji Saifud Daulah, tapi bila dia tak dapat tempat kedudukan yang dia nak, maka dia ni lah kita panggil dia buat syair juga tapi mengeji lah pula, sebab tak dapat apa yang dia nak. Tu yang ada pada penyair-penyair. Begitu jugalah zaman sekarang pun sama juga kan, lebih-lebih kurang lah, ataupun lebih lagi lah. Okey, itu yang keempat asy-sya'r. Dan yang terakhir sekali, martabat yang terakhir sekali adalah safsatoh. Safsatoh ni adalah kias yang salah, tapi kenapa dimasukkan dalam jumlah hujjah? Kenapa dimasukkan dalam perbahasan hujjah? Kerana kita belajar perkara yang salah bukan untuk kita praktikkan perkara yang salah, tetapi untuk hindar ataupun untuk jauh perkara-perkara yang salah, untuk jauhi perkara yang salah. Sebab itu antara yang disebutkan oleh Ibnu Nafis adalah salah seorang manatiqah, juga tabib. Ibnu Nafis antara doktor, dia bukan orang Mesir asalnya, dia orang Maghribi tak silap saya lah, kena tengok balik tarikh dia. Tetapi dia duduk di Mesir dan dia bangunkan beberapa kita panggil hospital-hospital yang ada di Mesir, Ibnu Nafis. Dan dia juga manatiqah, dia tabib, dalam masa sama dia mantiqi juga. Dia ada buat satu syarah kitab, Ibnu Nafis ada buat satu kitab yang dipanggil sebagai Al-Wuraiqat, tasghir kepada Waraqah, Wuraiqat. Dan dia syarahkan Wuraiqat itu dalam ilmu mantik, dan disebutkan apa? Dia kata kalau seperti mana kita mempelajari perkara yang betul untuk kita buat dan untuk kita i'tiqadkan, begitu juga untuk kita belajar perkara yang salah untuk kita hindarkan dan untuk kita jauhkan. Jadi itu yang disebut oleh Ibnu Nafis. Kenapa dimasukkan safsatoh dalam dalam aqsamul hujjah aqliyah? Kenapa dimasukkan? Kerana apa? Kerana kita nak tahu yang salah supaya kita dapat hindarkan perkara yang salah, dan juga untuk kenal pasti perkara yang salah.
Bila orang berhujah menggunakan safsatoh, kita kata ini safsatoh. Dan safsatoh ni banyaklah digunakan pada zaman sekarang. Paling banyaklah antaranya bila berhujah mereka banyak menggunakan safsatoh. Safsatoh ni apa? Kias yang terbina daripada muqaddimah yang kadibah. Muqaddimah tu secara hakikatnya kazibah, syabihatun bil haq, tetapi dia menyerupai betul. Orang tertipu dengan qadiyah kadibah tu, sampai orang menyangka qadiyah tu betul. Jadi sebab itu kias ataupun safsatoh, kias yang terbina daripada muqaddimah yang kadibah, tapi bukan kazibah semata-mata, tidak, syabihatun bil haq, dia menyerupai betul. Sebab kalau dia tak menyerupai betul, daripada awal kita dah tolak. Ingat lagi dalam perbahasan tartib ataupun tarkib kaifiyah, tarkib kias iktirani, kita kata apa? Tamyiz kan? Tamyiz sahihaha min fasidiha. Kita kena kenal pasti qadiyah tersebut betul ataupun salah. Kalau qadiyah ataupun muqaddimah itu betul, maka melazimkan natijahnya betul. Kalau muqaddimahnya salah, melazimkan natijah salah. Tetapi kias safsati ataupun kias safsatah adalah kias yang terbina daripada muqaddimah yang kadibah, muqaddimah yang tak betul tetapi menyerupai betul. Kerana itu orang boleh percaya. Dan dalam safsatah ada pembahagiannya. Ada pembahagian dalam safsatah, dan akan kita tak detailkan tapi kita sebutkan. Dan antara aksam yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali dalam aksam safsatah adalah apabila berdalil dengan perkara-perkara peribadi ataupun perkara-perkara luaran daripada topik perbincangan. Contohnya orang sedang berbincang pada satu perkara dan dia nampak dah nak salah dah ataupun dah nak kalah. Jadi dia buat apa? Dia serang luaran ataupun peribadi orang yang dia lawan. Dipanggil sebagai mughalatah al-kharijiyah. Dan kita akan tafsilkan selepas kita solat dulu. Solat dulu sebab isyak awal kan. Jadi solat dulu. Saya takut kan cakap terlepas. Okey. Itu 5. Okey, ini adalah 5 aksam bagi hujah akliyah. Aksam bagi hujah akliyah. Hujah akliyah apa lagi sekali? Hujah akliyah adalah hujah yang terbina daripada muqaddimah akliyah sahaja. Tidak ada nakliyah. Akliyah maknanya nisbah kepada akal, bukan nisbah kepada naqal. Naqal adalah Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Perbahasan berkenaan dengan aksamu al-hujjah al-aqliyah. Baik, kita dah bincang kenapa hujah terbahagi kepada dua. Ada hujah aqliyah, ada hujah naqliyah. Hujah naqliyah adalah hujah yang terbina daripada muqaddimah yang diambil daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Kedua-dua muqaddimah ataupun salah satu daripadanya. Kalau satu muqaddimah aqli, satu lagi naqli, tetap dipanggil sebagai hujah naqliyah. Okay, baik. Itu hujah naqliyah. Perbincangan dia tidak ada ataupun tidak dibincangkan secara detail dalam perbahasan mantik. Mantik hanya fokus kepada hujah-hujah akliyah sahaja. Perbahasan yang kita bincang ni adalah hujah akliyah. Baik, hujah akliyah adalah hujah yang mana kedua-dua muqaddimah terbina daripada perkara-perkara yang disandarkan kepada akal. Kerana itu dipanggil sebagai hujah akliyah, kerana muqaddimahnya semuanya muqaddimah akliyah. Baik, dari sudut tartib terbahagi ataupun tersusun kepada 5 perbincangan ataupun 5 pembahagian. Yang pertama adalah burhan, yang kedua adalah jadal, yang ketiga adalah khatabah, yang keempat syi'ru, dan yang kelima adalah as-safsatah. Baik, dalam dekat papan putih saya dah tulis sedikit. Tak semua lagi lah kita berbagi perbahasan berkenaan dengan safsatah. Baik, kita bincang satu persatu. Yang dah tulis berhenti, yang dah tulis habislah kan. Yang belum tulis sekejap, tengok dulu saya terang, kemudian kita akan bincang. Kemudian saya bagi masa untuk tulis. Baik, yang pertama kita bincang adalah perbahasan aksamul hujjah akliyah. Hujjah yang mana ma'khudatun minal aqli, ma'khudatun min qadaya al-aqliyah, qadiyah-qadiyah yang disandarkan kepada akal. Yang pertama adalah burhan. Apa yang dimaksudkan dengan burhan? Burhan ialah kias. Semua ni kias. Hujah tu kias. Okey, letak dalam kepala siap-siap mustalah hujah tu adalah kias. Jadi bila yang pertama kita kata al-burhanu. Burhan adalah kias.
Qiyasun tarakkaba min muqaddimati al-yaqiniyah. Qiyas yang tersusun, maknanya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, daripada muqaddimah yang yakin. Apa yang dimaksudkan dengan yakin akan diterangkan selepas ini bila dibincang ajalluhal burhanu ma ullifa min tilkal muqaddimati tilkal yakiniyati. Saya lupa lah. Bil yaqini taqtarib. Tilkal muqaddimati bil yaqini taqtarib. Itu yang dimaksudkan dengan burhan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan yakin di sini? Yakin akan diterangkan nanti selepas ini. Ada aqsamul yaqiniyah as-sitt. Ada 6 pembahagian yakin dan kita akan bincang selepas ini. Kita atau hari ini ataupun nanti akan datang. Kita tinggalkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan perbahasan burhan. Tapi secara asasnya burhan yang paling tinggi. Kerana itu dipanggil namanya sebagai burhan. Kerana burhan daripada kalimah al-barahu. Al-barhu, baraha, bermakna al-qat'u, bermakna al-qat'u. Jadi semua hujah yang terbina daripada burhan yufidu al-qat'i, memberi faedah qat'i. Dan kita akan terangkan lebih detail selepas ini. Yang kedua adalah jadal. Jadal adalah kias yang tersusun daripada muqaddimah-muqaddimah yang masyhur ataupun muqaddimah yang musallamah. Apa yang dimaksudkan dengan masyhur? Masyhur adalah qadiyah ataupun muqaddimah lah, muqaddimah yang diketahui oleh semua orang. Sebab itu namanya masyhur. Masyhur ni maksudnya apa? Masyhur lah. Masyhur maknanya orang-orang, semua orang tahu. Cumanya masyhur ini boleh jadi tidak sampai kepada tahap yakin ataupun tidak sampai kepada tahap yang sebenar yakin ataupun perkara-perkara yang daruri. Sebab apa? Sebab ada perkara yang masyhur, kan, perkara yang masyhur di satu tempat tetapi tidak masyhur pada tempat yang lain. Maka qadiyah-qadiyah yang masyhurah boleh diletakkan sebagai muqaddimah di dalam qiyas, tetapi dia duduk ataupun qiyas itu akan menjadi qiyas jadali, bukannya qiyas burhan. Kalau qiyas jadali, qadiyah dia qadiyah yang masyhur, tak sampai kepada level yakin. Jadi masyhur adalah qadiyah yang diketahui oleh semua orang. Yang kedua, ataupun qadiyah qiyas yang tersusun daripada qadiyah yang musallamah. Apa maksud musallamah? Lahu taslim, ada makna taslim, diterima ataupun asalnya dia tidak tahu tetapi bila dia dengar dia terima. Qadiyah tu diterima. Sama ada diterima pada orang awam ataupun kebanyakan orang, ataupun diterima oleh orang yang berdebat dengan kita. Sebab itu musallamah terbahagi kepada dua. Sama ada musallamatu bainan nas. Musallamah maknanya diterima pakai ataupun musallamah kita kata apa? Taslim, ada makna taslim. Sebab saya nak bezakan dengan makbulah nanti. Kalau makbulah tak apa, kita tengok bahasa Arab dia. Taslim ni maknanya diterima. Diterima apa? Maknanya kalau kita sebut qadiyah tersebut, walaupun ada ihtimal betul ataupun salah qadiyah tadi, tetapi dia terima. Dia taslim, terima tu. Bainan nas. Kalau orang terima, maka dia jadi qadiyah ataupun dia jadi qiyas jadali. Qiyas yang berbentuk jadal. Kerana apa? Kerana perkara yang musallamah tidak semestinya sampai kepada perkara yang yakin. Perkara yang musallamah tidak semestinya sampai kepada yakin. Hatta ada perkara yang kadhibah tetapi musallamah. Tapi itu lebih jelas pada musallamah bainal khosmi, antara orang yang, antara pihak lawan kita. Pihak lawan kita, kalaulah kita dapat ilzamkan dia ataupun kita dapat lazimkan dia pada satu perkara, dengan cara apa? Dengan cara kita taslim dahulu. Kita terima dulu dakwaan dia. Contohnya macam yang saya sebut tadi pada dakwaan ahli falsafah, bila menyebutkan alam ini qadim, alam ini qadim, maka kita kata kalau okey baik, saya terima alam ini qadim. Tetapi kalaulah kita terima bahawasanya alam ini qadim akan membawa kepada perkara-perkara yang batil, maka kalau lazim batil, maka akan melazimkan malzum batil juga. Ma yalzamu al-batil fahuwal batil, ataupun ma'adda ilal batil fahuwal batil. Perkara yang membawa kepada kebatilan adalah batil. Jadi kalau lazimnya batil,
maka malzumnya juga batil. Ingat lagi tak? Ingat lagi kan, kalau bab luzum, kalau benar dari sudut malzum, tapi kalau salah dari sudut lazim. Jadi kalau lazimnya salah, maka malzumnya juga salah. Kalau kita kata benda ni bukan nombor genap, maka automatik dia bukan nombor 4. Dapat? Kalau kita kata benda ni adalah nombor 4, maka automatik dia adalah nombor genap. Tapi kalau kita kata dia bukan nombor 4, mesti ke dia bukan nombor genap? Tak. Jadi itu ingat balik tu, kelaziman apa semua tu perkara yang berkait dekat sini. Jadi musallamah bainal khasmi maknanya kita taslim dahulu dakwaan dia, kita terima dakwaan dia, kemudian kita bina hujah yang kita panggil sebagai qiyas khulf. Ingat lagi tak qiyas khulf dalam lawahikul qiyas? Kita datangkan apa qiyas khulf? Kita ada dua ihtimalan. Kita ada dua perkara yang la yajtami'an wala yartafi'an. Maka kita gunakan cara apa? Kita buat dalil dakwaan kita dengan cara apa? Kita batalkan nakid. Kita batalkan nakid. Isbatul matlub bi ibtali nakidihi. Kita isbatkan perkara yang kita mahukan dengan kita batalkan nakid dia. Sebab kalau terbatal nakid, maka isbatlah perkara ataupun qadiyah yang kita nak dalilkan ataupun yang kita nak cari. Jadi musallamah terbahagi kepada dua, sama ada bainan nas ataupun bainal khasmi. Kalaulah masyhurah, contohnya macam tadi kita sebut al-adlu hasanun. Keadilan itu adalah perkara yang baik. Keadilan itu perkara yang baik, maka itu adalah perkara yang masyhur. Semua orang tahu adil itu baik. Tapi ada tak orang tak terima adil itu baik? Ada. Ada orang lebih suka tidak adil berbanding adil, kan? Itu contohnya lah. Ataupun kita kata kalaulah contoh itu masyhurah. Contoh kalau musallamah bainan nas, contohnya kita kata perkara ihsan itu adalah perkara yang baik. Perkara ihsan itu ihsan itu adalah perkara yang baik. Jadi itu perkara yang diterima, semua orang terima ihsan tu benda yang baik. Berkasih sayang kan, kasih sayang ataupun belas kasihan pada orang lain ataupun pada makhluk-makhluk lain adalah perkara yang baik. Jadi itu musallamah bainan nas. Musallamah bainal khas, macam tadi saya bagi contoh, kita terima dahulu dakwaan orang yang lawan dengan kita, kemudian kita bina hujah kita satu persatu. Itu adalah jadal. Apa tugas ataupun apa tujuan jadal digunakan dalam qiyas ataupun dalam hujah? Apa tujuan dalam penghujahan kita gunakan jadal? Adalah untuk qahrul khasmi. Gharad dia adalah qahrul khasmi, untuk menjatuhkan ataupun untuk memenangkan untuk menang pada pihak lawan. Bahasa Melayu kita kata untuk kita menanglah, maknanya untuk kalahkan pihak lawan. Qahrul khasmi maknanya untuk kalahkan pihak lawan. Wa iqna'un man la qudrata lahu fi fahmil burhan, dan juga untuk yakinkan orang yang tidak ada kemampuan untuk sampai ataupun untuk faham burhan supaya sampai kepada burhan. Jadi ini dipanggil sebagai at-taraqi fil istidlal. Kita panggil apa? Taraqi kita panggil satu persatu, step by step untuk faham istidlal ataupun faham pendalilan. Maka kita faham sikit-sikit, satu Ustaz. Kesinikan je lah Ustaz. Nampakkan sini je. Supaya jelaslah orang yang kalau dengan ni lah video. Baik. Jadi qahrul khasmi untuk lawan ataupun untuk jatuhkan pihak lawan, bukan jatuhkan benda yang tak baik tau, maknanya untuk mengalahkan pihak lawan. Bukan menjatuhkan nampak macam jahat kan. Mengalahkan pihak lawan, mengalahkan orang yang berdebat dengan kita, ataupun untuk memberi keyakinan orang yang tidak boleh faham burhan secara direct. Burhan adalah perkara yang yakin, tetapi kadang-kadang perkara itu tidak dapat fahami pada peringkat yang pertama. Bila orang dengar, orang tak boleh faham betul-betul. Tapi bila kita gunakan jadal, sikit persikit dia akan faham. Kita gunakan qadiyah yang masyhurah dahulu, kemudian barulah sampai kepada yakin. Kita gunakan musallamah bainan nas dulu, kemudian baru sampai kepada yakin. Itu tugas jadal. Jadi jadal ni, walaupun jadal ni, sebab itu jadal kena guna pada tempatnya dan kena guna pada kebenaran yang betul. Kalaulah jelas lepas kita berdebat perkara itu perkara yang salah, maka berlakulah adil. Maknanya kita kata apa? Okey, tak apa, saya kalah ataupun saya salah dalam hal ini. Kena banyak kata ataupun kalau tak tahu jangan bagi pendapat.
Kan, kalau tak tahu jangan bagi pendapat ataupun jangan bercakap, kan, kalau tak tahu. Hatta kalau tahu pun tidak semestinya kita kena cakap. Kan, semua yang kita tahu kullu ma yu'raf la yuqal. Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu, laisa kullu ma yu'lam yuqal. Benda yang diketahui itu perlu dibagi tahu. Tak semua benda yang awak tahu kena bagi tahu. Dan tidak semua benda yang kita bagi tahu sampai waktunya. Laisa kullu ma yuqal hana waqtuhu. Sampai waktunya. Jadi bukan semua benda yang kita tahu kena cakap, dan bukan semua yang kita cakap tu sampai pada waktunya. Kadang-kadang kita nak cakap tapi waktunya belum sampai lagi. Maka kena tengok semua benda ni lah. Sebab itu orang yang betul-betul cerdik, dia akan faham realiti ataupun keadaan semasa. Dengan cara apa? Dengan cara melihat semua benda lah. Maknanya kena faham dulu realiti, kemudian barulah kita kaitkan dengan nusus dan sebagainya untuk kita keluarkan hukum dan sebagainya lah. Itu dalam perbahasan kita panggil, kalau dalam usul antara perbahasan yang dibincangkan juga ataupun pecahan daripada perbincangan usul fiqh berkenaan dengan idrab al-waqi', berkenaan dengan memahami realiti semasa. Adakah semua benda hukumnya sama? Boleh jadi tidak. Boleh jadi mengikut kepada keadaan. Hukum tetap sama, yang berbeza adalah fatwa. Baik, gharad jadal adalah untuk mengalahkan pihak lawan dan juga untuk meyakinkan orang yang tidak ada kemampuan untuk memahami burhan secara langsung. Maknanya kena berperingkat. Maka kita terangkan secara jadal, guna musallamah dulu, kemudian akan sampai kepada burhan. Yang ketiga adalah khutabah. Khutabah adalah kiasun tarakkaba min muqaddimatin maqbulatin aw maznunah. Kias yang terbina daripada muqaddimah maqbulah ataupun muqaddimah maznunah. Apa yang dimaksudkan dengan maqbul ataupun qadiyah maqbulah? Qadiyah yang mana lahir ataupun dicakapkan, ataupun kita kata yang lahir daripada seseorang yang dipercayai kebaikannya. Orang yang kita nampak dia baik dan kita tahu dia baik, kita tahu dia orang soleh, maka semua nasihat ataupun semua kalam dia kita terima sebagai satu benda yang memberi kebaikan kepada kita. Itu dipanggil sebagai khutabah. Kenapa makbulah? Kerana orang yang bercakap orang baik-baik, orang yang baik, maka kita terima. Contohnya orang yang bercakap tu orang soleh ataupun waliyu min awliyaillah, maka apa yang dicakapkan itu menjadi hujah. Sebab itu kadang-kadang dalam ceramah pun kadang-kadang kita guna. Kita kata apa? Qala syekh kaza kaza kaza. Qala al-habib kaza kaza kaza. Kenapa kita guna kalam tu? Supaya orang nak buat kebaikan. Sebab apa? Yang cakap tu orang baik. Dapat tak? Sebab itu kita ada hikam. Kan? Hikam atau illa as-sakandari. Maka hikam tu adalah kalam yang baik. Maka kita nak ikut. Sebab apa? Orang yang tulis tu ataupun penulis kepada hikam itu orang yang soleh. Waliyun min awliyaillah, al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan juga kitab-kitab lain lah. Semua penulisan yang berkait dengan nasihat begitu juga. Contohnya macam apa? Contohnya macam dalam Adab Sulukil Murid karangan al-Imam Al-Haddad. Dan semualah penulisan yang berkait dengan nasihat. Kenapa kita terima nasihat tersebut? Walaupun perkara itu boleh jadi, maknanya akal tidak menafikan benda tu tak betul, tetapi kerana yang bercakap tu orang yang baik, maka kita terima kalam tersebut sebagai hujah. Maka dia hujah khatabi. Dapat? Makbulah ataupun maznunah. Maznunah ni qadiyah yang mana akal kita tarjihkan, akal kita membenarkan kebenaran dia. Dalam masa yang sama, akal kita tidak menafikan, boleh jadi nakid dia betul, boleh jadi lawan bagi perkara yang maznun atau perkara yang zon itu, boleh jadi lawan dia adalah perkara yang betul. Maknanya akal tidak menolak kebenaran tersebut. Kalau dia, maknanya 70% akal terima, 30% akal tak terima. Jadi 30% tu ada kemungkinan lawan bagi qadiyah ataupun muqaddimah itu betul. Maka itu dipanggil sebagai qadiyah maznunah. Qadiyah makbulah contohnya kalam yang, contoh kalau ada orang sebut bahawasanya kalam-kalam nasihat lah kan.
Contohnya berbuat baik akan menyebabkan kita selamat di hari akhirat. Contohnya al-amalus soleh yujibul fawz indal fil akhirah. Contohnya buat benda yang baik akan bawa kepada perkara yang kejayaan pada hari akhirat nanti. Itu sebab apa kita terima? Sebab orang yang cakap tu orang yang baik. Bukanlah ini saya bagi contoh. Maknanya kalau ada orang yang baik bercakap begitu, maka dia bawa dalil tersebut akan menjadi dalil ataupun qiyas khatabi, qiyas yang dalam bentuk khatabah. Ataupun maznunah, contohnya macam apa? Contoh macam tadi saya bagi contoh orang yang berjalan di luar pada waktu malam dengan senjata, dia adalah pencuri ataupun dia adalah pengintip. Maka itu adalah maznun, zon saja. Boleh jadi dia bukan pengintip, boleh jadi dia bawa saja, boleh jadi dia apa-apa sajalah. Jadi akal tarjihkan taraful rajih dalam masa yang sama tidak menafikan taraful marjuh, tak menafikan naqid bagi qadiyah tersebut. Dapat? Apa tujuan ataupun apa gharad bagi khatabah? Apa tujuan hujjah khatabi? Tujuan dia adalah untuk mengajak, targhib, untuk bagi orang suka, targhib fi ma yanfa'un nas, untuk memberi kebaikan ataupun untuk mengajak orang buat kebaikan pada perkara-perkara yang baik untuk dia dunia dan akhirat. Sebab itu adalah maqasid ataupun itu adalah tujuan pada khutbah ataupun kita panggil yang sepatutnya ada pada orang-orang yang berkhutbah. Kerana apa? Kerana tujuan mereka berkhutbah adalah untuk supaya orang buat baik dan orang tinggalkan perkara yang tak baik. Sebab apa orang buat perkara yang baik? Sebab perkara itu akan bawa kebaikan pada hari akhirat, dunia dan akhirat. Kenapa tak nak buat menghalang orang buat perkara yang tidak baik? Supaya dia tidak menerima akibat dunia dan juga akhirat. Jadi itu adalah tugas ataupun itu adalah tujuan hujjah khatabi. Yang keempat, asy-syi'ru. Syair adalah kiasun tarakkaba min muqaddimatin atau min muqaddimati tambasitu fiha an-nafsu aw tanqabiduha. Kias yang tersusun daripada muqaddimah, yang mana muqaddimahnya bermain dengan perasaan seseorang. Sama ada perasaan tu menyebabkan dia nak buat ataupun dia tak nak buat. Jadi itu syair. Sebab itu syair ni termasuk sekali dalamnya syair yang dalam bentuk bahar. Sebahagian kata kedua-duanya sekali. Sebahagian kata disyaratkan perlu disusun dengan bahar yang ada dalam arud wal qafiyah. Ini bahar rojas ke, tawil ke, apa lagi? Kamil ke dan seterusnya lah, bahar yang ada. Dan sebahagian kata tidak disyaratkan dia disusun dengan bahar. Tetapi kalaulah perkara itu menyebabkan hati seseorang ataupun jiwa seseorang itu beralih kepada perkara itu, sama ada dia nak buat ataupun dia tak nak buat, dan tidak memandang kepada betulnya qadiyah itu ataupun salahnya qadiyah itu, dipanggil sebagai asy-syi'ru. Tujuan dia untuk apa? Infi'alun nafsi, untuk bermain dengan perasaan seseorang. Infi'alun nafsi litarghibiha fi syai'in, untuk supaya dia buat sesuatu ataupun tanfir, untuk tinggalkan sesuatu tu. Jadi kalaulah kita dengar, contohlah paling mudah yang untuk targhib lah, dan ini pada perkara yang baik. Contohnya kita dengar madaih Nabi Muhammad SAW. Kita dengar madih terhadap Nabi SAW. Burdah kan, burdah Imam Busiri ataupun Banat Su'ad, Sidna Ka'ab bin Zuhair kan, Banat Su'ad, ataupun apa-apa saja madaih ataupun madih yang berkait dengan Nabi. Bila kita dengar, kita akan rasa seronok, kita akan rasa cinta kepada Nabi, maka dia bermain dengan perasaan. Begitu juga syair-syair jahiliyah yang bermain dengan perasaan, yang berkait dengan benda yang tak baik lah, ataupun berkait dengan cinta contohnya kan. Contohnya apa? Contohnya macam tapi syair ini digunakan untuk benda yang baik jugalah. Contohnya macam antara Qais dengan Laila kan, antara Qais dengan Laila. Majnunul Laila tu kan, syair Majnunul Laila. Amru ala diyari Laila tu kan, masyhurlah syair tu. Dan itu adalah tidaklah kita kata dalil, tapi itu adalah petunjuk bahawasanya
apa nama, perkara yang dibuat secara zahir tak semestinya untuk perkara yang zahir, boleh jadi untuk perkara di sebalik itu. Sebab itu dia kata amuru ala diyari diyari laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyara syarafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku berjalan di rumah-rumahnya Laila, aku cium semua tembok yang ada kat rumah Laila, kiri kanan atas bawah semua aku cium. Aku cium semua tembok ni bukan sebab aku cintakan rumah ni ataupun tembok-tembok ni, tapi aku cinta orang yang duduk dekat dalam rumah tu. Siapa? Laila, kekasih dia lah. Sama juga kalau kita nampak sebahagian manusia ataupun sebahagian orang yang ada dekat Mesir, bila pergi ke makam-makam dia cium kan dekat semua tembok makam tu. Jangan kata ini syirik, tidak. Kadang-kadang perkara itu berkait dengan perasaan seseorang. Kita kalau kita cinta mak ayah kita, kita ada gambar, kita cium tak gambar tu? Kita cium. Buat apa cium gambar tu? Syirik, kan? Bukan, itu bukan mak awak, itu bukan ayah awak. Tapi kita cium sebab kita rindu. Sama juga yang sebaliknya lah. Kalau kalau kita nampak orang yang berada di makam-makam yang ada, kemudian dia cium dinding ataupun dia kalau ada setengah tu dia daripada awal dia berjalan tu dia pegang semua kan, semua pagar yang ada dekat makam tu. Contoh yang macam dekat makam Sayyidina Husain dan sebagainya. Itu kerana apa? Kerana cinta lah. Jadi cinta tu menyebabkan seseorang tu boleh buat perkara yang bukan di luar jangkaan, tetapi perkara yang secara zahirnya nampak macam tak ada kaitan, tetapi bila kita lihat secara secara maksudnya dia ada kaitan. Macam contoh macam itulah pergi makam. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita orang yang mengaji dan orang yang belajar, maka bila buat sesuatu perkara jangan bawa kepada fitnah. Tetapi orang yang kita nampak orang buat, tapi jangan hukumkan dia kepada perkara yang tak baik. Begitulah dan seterusnya. Jadi syair ni tugas dia untuk supaya orang jadi nak buat ataupun orang jadi nak tinggal. Macam tu juga lagu-lagu ataupun lagu-lagu lah, lagu-lagu yang ada zaman sekarang ataupun zaman sebelum-sebelum ini. Kalau kita dengar macam contoh dekat budaya Melayu kita ada apa contohnya? Kita ada syair, kita ada pantun, kan? Kita ada gurindam. Semua tu bila orang dengar jadi orang rasa seronok, kan? Kalau perkara tanpa melihat, kalau syair ni tanpa melihat benda tu betul atau benda tu salah. Tapi kalaulah benda tu tak betul, orang akan jadi suka untuk buat. Kalaulah benda tu betul, orang akan jadi tak suka untuk buat. Lebih kurang macam tu. Jadi syair ni sebab itu disebutkan orang yang ada kemampuan untuk mencipta syair atau mencipta lagu perlulah bertakwa kepada Allah, supaya apa yang dibuat itu semuanya kerana Allah Ta'ala. Jadi macam apa yang ada dekat Burdah kan, ada dekat syair-syair tentang madih Nabi, syair-syair tentang madih sahabat-sahabat, syair-syair berkait dengan kebahagiaan dunia akhirat, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditinggal dan seterusnya lah. Itu semua dipanggil sebagai syairun, syair. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kias dipanggil sebagai kias syairi. Cumanya sebahagian daripada manatiqah keluarkan syair sebagai bukan salah satu daripada aksam hujah akliyah, tetapi sebahagian daripada manatiqah dan mungkin kebanyakan daripada manatiqah mereka letakkan syair sebagai salah satu hujah akliyah. Ada soalan untuk ini? Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah safsatah. Yang kelima adalah safsatah. Yang ni dah tulis belum? Saya padam Burhan boleh? Saya padam dah tulis belum? Belum tulis dululah. Siapa yang belum tulis seminit cukup kan? Dah tulis kan? Tadi saya waktu tulis juga kan? Seminit je. Saya laju. Yang tak sempat saya ke orang lain. Ada nak tanya, boleh tanya soalan. Siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Berarti perbezaan antara misalnya Mahfud dengan Mahfud, kalau misalnya Mahfud nanti lihat dari nasihatnya dari topiknya, sedangkan yang Mahfud lihat dari orang yang bercakap. Betul. Kalau dalam sambil. Kalau dalam hasyiah Bilal,
Hasyiah Syekh Bilal kepada Idham Mubham disebutkan apa? Walisyi'ri atharun kabirun. Syair ini memberi kesan yang besar fin nafsi, pada jiwa seseorang, bihaisu yumkinu ayyastamilaha ilal khairi au ilal syar. Boleh jadi seseorang itu mail ataupun seseorang itu cenderung kepada kebaikan, boleh jadi dia cenderung kepada keburukan. Dengan sebab apa? Dengan sebab syair. Fahuwa silahun fi ghayatil khuturah. Itu adalah senjata yang paling bahaya. Sebab orang boleh bila dengar benda tu tak baik, jadi orang nak buat benda yang tak baik. Samalah macam lagu-lagu begitu juga. Lagu, kalau kita dengar lagu tu tak baik, akan memberi kesan kepada orang yang mendengar. Orang yang mendengar tu akan buat benda-benda yang tak baik lah. Contoh, tak apalah, contoh tu boleh tengok-tengok sendirilah kan. Kalau lagu-lagu yang contoh maknanya tak baik kan, jadi orang nak buat perkara tersebut, ataupun orang jadi seronok untuk buat perkara tersebut, ataupun kalam-kalam yang tak baik menyebabkan orang suka nak sebut kalam tersebut, ataupun sebagainya lah. Silahum fi ghayatil khuturah, senjata yang paling bahaya. Summa yalihi al-khatabah. Kemudian yang kedua lepas syair yang bahaya, ini tanpa melihat satu-satu tau. Yang kedua adalah khatabah. Khatabah begitu juga. Sebab apa? Falaha atharun syadidun fin nafsi wa iqna'in nas. Macam tu juga khutbah bahaya juga. Sebab apa? Tapi bahaya yang level kedua. Sebab apa? Boleh jadi orang yakin dengan apa yang dicakapkan. Sebab apa? Orang yang cakap tu zahirnya nampak baik, kan? Macam saya sebut tadi, tidak, orang ikut orang tu baik, maka setiap yang didengar tu benda baik. Contoh macam ni lah yang ada dekat ajaran-ajaran sesat atau apa-apa yang sesat tu kan. Kita nampak zahir orang ataupun zahir ketua dia nampak baik. Jadi orang-orang yang mengikut kumpulan tersebut kita panggil apa? Dia terima apa sahaja yang dicakapkan ataupun yang dikeluarkan oleh ketua mereka. Itu kan. Sebab luaran nampak macam orang soleh atau orang yang baik. Fa'ala man mallakahu Allah Ta'ala syai'an min hatainil malakataini ayyattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa sahaja yang Allah beri kelebihan boleh bercakap, bila dia bercakap orang jadi seronok nak dengar. Kan ada orang begitu kan, bila dia cakap je orang jadi seronok nak dengar. Bila dia cakap je orang akan jadi rasa nak buat apa yang dia cakap. Sebab apa? Sebab dia cakap sedap, dia cakap best. Macam itulah kan. Ada kan? Ayat dia tersusun, kemudian berbunga-bunga, belakang sama ke kan, contohnya. Jadi kita dengar pun seronok. Maka itu kalaulah orang itu Allah berikan kelebihan ataupun bakat tersebut, maka perlulah bertakwa kepada Allah supaya apa? Supaya tidak merosakkan orang lain dengan kelebihan yang diberikan. Wala yadhillan nasa kama yaf'alu ahlul ahwa'i minasyu'ara. Macam, dan janganlah menyesatkan orang lain seperti mana yang dibuat oleh orang-orang ataupun golongan-golongan ahli hawa, orang yang mengikut hawa nafsu dari kalangan syu'ara, penyair-penyair. Sawa'an alladhi yaktubuna bil fasihah au bil amiyah. Siapa yang tulis dari sudut amiyah ataupun dari sudut fusahah. Maknanya kan ada, kalau dalam fusahah, kalau dalam bahasa amiyah tidak dipanggil sebagai syair, tapi dipanggil sebagai Az-Zajal. Az-Zajalu. Tak silap saya lah. Az-Zajalu ke apa? Az-Zajal. Tak silap saya lah, nanti kena tengok balik. Tapi sama juga, ada intonasi, ada baharnya dan sebagainya. Kerana itu, sebab itu syu'ara ini bahaya. Ataupun penyanyi-penyanyi pun bahaya juga. Orang akan tengok dia sebagai idola ataupun sebagai orang yang perlu diikuti. Sebab itu kan kita biasa dengar syair kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasula tu kan. Syekh Hasan Syafi'i hafizahullah, dia Syekh buat juga syair gunakan kita panggil tarkib yang ada pada syair ini. Syair tu daripada siapa? Syauqi ke? Kum lil muallim tu saya rasa Syauqi kot. Syauqi Amirul Syu'ara. Tapi kena tengok balik. Ala kulli hal, Syekh Hasan Syafi'i tulis balik. Dia kata apa? Kum lil mughanni wa fihi takrima kadal mughanni ayyakuna za'ima. Dia kata kum, bangunlah untuk orang yang seorang yang penyanyi, wa fihi takrima, kerana ada kemuliaan. Kadal mughanni ayyakuna za'ima. Orang yang menyanyi tu seolah-olah dia tu boleh jadi pemimpin.
Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh. Jadi apa yang dia cakap tu diterima. Apa kan? Yalah, kalau kita tengok penyanyi-penyanyi kan banyak follower kan. Kalau kita tengok apa, Twitter ke Instagram kan banyak follower. Jadi seolah-olah kadal mughanni wa ayyakuna za'ima. Kalau dia masuk pilihan raya mungkin dia menang. Okey, jadi itu yang disebutkan, itu sebahagianlah, saya sebutkan banyak lagi yang disebutkan oleh Imam Syekh Bilal Najjar hafizahullah dalam hasyiah dia terhadap hasyiah Syekh Bilal Najjar kepada Idhah Mubham karangan Imam Damankuri, syarahan kepada Sulam. Baik, habis dah? Dah Okey. Kita masuk yang terakhir sekali, iaitu safsatah. Yang kelima, yang terakhir sekali adalah safsatah. Safsatah adalah kias yang tersusun ataupun yang terbina daripada muqaddimah yang kadhibah, muqaddimah yang batilah, kadhibah. Syabihatin bil haq, yang menyerupai betul. Dia qadhiyah kadhibah tetapi menyerupai betul, maka dipanggil sebagai safsatah. Contohnya apa? Contohnya ada gambar dekat dinding, gambar kuda dekat dinding. Dia kata apa? Hadza farasun. Dia kata ini adalah kuda. Wa kullu farasin sahilun, dan semua kuda sahil. Hadza sahilun, ini sahil. Jadi ini yang ditunjukkan tu adalah suratul faras, bukan hakikatul faras. Jadi dekat situ kita kata hadza farasun, betul lah hadza farasun, tapi bukannya hakikatul faras tetapi suratul faras, gambar bagi kuda sahaja. Maka ini tidak sahih sebab ini adalah gambar kuda. Tetapi kalau kita terima, kita kata hadza farasun bermakna hakikatul faras, maka akan melazimkan natijah wa hadza sahilun. Maka itu dipanggil sebagai qiyas safsatah. Safsatah nisbah kepada apa? Nisbah kepada sufastahiyun, macam yang kita sebutkan sebelum ni pada awal perbincangan kita dalam ilmu mantiq. Kenapa disusun ataupun kenapa dijadikan, ditulis dalam bentuk kitab ataupun buku ilmu mantiq ini oleh disusun oleh Socrates pada awal, kemudian diteruskan oleh Aristotle. Kerana pada waktu itu muncul golongan-golongan yang dipanggil sebagai sufastahiyun ataupun sofism. Sofis ni apa? Golongan yang menolak kepada kebenaran yang jelas. Terbahagi kepada tiga, ada inadiyah, ada indiyah, ada la adriyah. La adriyah ni semua kita kata, dia kata tak tahu. Awak wujud tak tahu. Itu la adriyah. Indiyah semua perkara di sisi dia. Indi kaza. Saya rasa Tuhan itu lahir daripada getaran. Jadi itu adalah indiyah. Sebab apa? Sebab dia guna rasa dia. Dia tidak isnadkan, dia tidak sandarkan dalil dia kepada Al-Quran, kepada jalan yang sepatutnya. Sebab itu tadi saya sebut asbabul ma'rifat indal muslimin, kita ada tiga. Kita ada Al-Quran ataupun wahyu, khabar mutawatir. Kemudian kita ada hawasul khams, panca indera, dan kemudian kita ada akal. Maka semua ni adalah asbabul ma'rifah indal muslimin. Di sisi orang Islam itu adalah sebab bagi untuk tahu. Jadi semua itu perlu diguna. Kalau dikata di sisi saya, tak, bukan betul. Di sisi saya, contohlah di sisi saya itu adalah golongan indiyah, tanpa melihat kepada kebenaran ataupun waqi', realiti yang sebenar. Mungkin di sisi dia boleh jadi, tetapi dekat waqi' menafikan. Di sisi dia kata begini, tapi waqi' ataupun realiti menafikan perkara tersebut. Maka itu
golongan yang kedua, dan golongan yang paling terakhir, yang paling kita paling teruk sekali dipanggil sebagai inadiyah, golongan yang menentang. Perkara yang daruri pun ditentang. Contohnya kita kata langit dekat atas, dia kata tak, langit dekat bawah. Kita kata tu kat atas tu, kita tunjuk atas, dia kata tak, kat bawah. Lepas tu dia bagi dalil apa? Dia kata bumi kan bulat. Jadi orang yang tunjuk atas tu, langit dekat bawah, boleh jadi sebab bumi bulat. Itu antaranya lah, antara safsatoh. Dia kata bumi mendatar contohnya, sedangkan dah terbukti dah bumi tu bulat, tapi dia kata tak, bumi mendatar. Bumi ada penghujung tu. Maknanya orang yang duduk ujung bumi tu, kalau letak tangan dia, itu dia keluar daripada bumi. Kalau lah bumi tu mendatar, dia duduk paling hujung sekali. Kalau dia buka tangan dia tu, maknanya tangan dia tu di luar bumi. Kalau bumi tu mendatar, dan benda tu dah ni lah, dah terisbat. Tu golongan inadiyah, golongan yang menentang pada perkara-perkara daruri, dipanggil sebagai mukabarah, orang yang sombong kepada kepada kebenaran yang jelas. Golongan ini perlu dibuat apa? Perlu ditinggalkan sahaja. Kalau kita dah bina dalil, kita dah terangkan dia, dan dia dah terima dia dah faham dalil tersebut, tapi dia tetap nak tolak, selesai. Assalamun alaikum. Selesai, dia nak cakap apa lagi kan? Itu dipanggil sebagai safsatoh. Macam saya sebutkan tadi, safsatoh banyak pembahagian. Sebelum itu, gharad dia apa? Tujuan ataupun kenapa digunakan safsatoh? Gharad safsatoh digunakan untuk al-iqna' fi syukuk wa al-iqna' fi syukuk wa syubahi al-kadhib, supaya nak meyakinkan orang pada perkara yang ragu-ragu ataupun pada perkara yang samar-samar, ataupun perkara yang kazibah, syubhat-syubhat yang kazibah, supaya diterima benda yang kazib tu, supaya orang terima, maka digunakanlah safsatoh. Dan safsatoh ada banyak pembahagian ataupun pecahan dia, dibincang secara detail dalam kitab-kitab mantiq yang lebih tinggi. Ala kulli hal, yang paling teruk ataupun paling dahsyat sekali pembahagian dia adalah dipanggil sebagai al-mughalatah al-kharijiyah. Mughalatah al-kharijiyah. Apa itu mughalatah al-kharijiyah? Mughalatah kharijiyah adalah, macam saya sebutkan tadi, adalah kita bina dalil ataupun kita berhujah, kita lari daripada tajuk perbincangan. Tajuk perbincangan contohlah mahallun niza' kita tentang adakah contoh hadis sahih, contohnya hadis dhaif boleh beramal dengan dia ataupun tidak boleh beramal dengan dia. Jadi ada dua kan, nakid boleh beramal, nakid dia tak boleh beramal. Jadi ada dua. Berbincang, dah nak kalah, seseorang tu dah nak kalah, maka dia keluar daripada topik perbincangan. Dia buat apa? Dia sebut benda lain yang berkait dengan orang yang dia debat, orang yang berdebat dengan dia. Dia sebut contoh kalau orang tu daripada keluarga yang biasa-biasa, ataupun keluarga yang ada kita panggil apa, ada kisah ataupun ada benda yang tak baik di sisi keluarga dia, bukan pada diri dia, maka dia sebut benda tu. Contoh orang yang berdebat tu, orang pertama tu dia datang, dia pakai jubah, dia pakai karhula, dia pakai serban, dia pakai, nampak macam orang yang belajar agama lah. Seorang lagi datang, contohnya pakai suajin, pakai kemeja contohnya, tak pakai kopiah. Maka dia serang dari sudut pemakaian pula. Dia dah nak kalah dah dari sudut hujah, kemudian dia serang dari sudut perkara yang lain. Dia keluar daripada topik perbincangan. Orang akan nampak, dia ni betul ke orang belajar agama pakai macam ni je? Jadi orang akan rasa macam, oh mungkin ni lah yang betul ni, yang pakai jubah, yang pakai apa. Dan itu pun banyak berlaku lah zaman sekarang ni kan. Banyak sangat berlaku. Sebab itu Imam Damanhuri waktu dia ketika mana disyarahkan perbahasan safsatoh ini dalam Idhah Mubham, disebutkan bahawasanya sangat banyak, bal waqi'. Dia kata banyak pada zaman dia, bal waqi', dan bahkan betul-betul ada dekat zaman dia. Kalaulah Imam Syekh Bilal Najjar sebut apa? Kalaulah Imam Damanhuri hidup zaman sekarang, maka apa yang dia nak cakapkan? Maka apa, lebih lagi lah, zaman sekarang lagi banyak orang gunakan yang dipanggil sebagai safsatoh.
Maka safsatoh ni paling teruk sekali. Dan kita sebutkan tadi, kenapa dibincangkan safsatoh dalam perbahasan ilmu ataupun dalam perbahasan aksam hujah akliyah, sedangkan dia perkara yang salah. Maka itu seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Nafis dalam kitabnya Syarhul Raiqat, kama saya lupa lah bahasa Arabnya, tapi bahasa Melayu dia bukan gini lah. Seperti mana kita belajar perkara yang baik untuk kita buat ataupun untuk kita iktikadkan, begitu juga kita belajar perkara yang salah untuk kita hindarkan dan untuk kita kenal pasti kesalahan itu. Bila kita dengar orang cakap dia guna safsatoh, kita tahu, oh ini safsatoh ni, ini tak betul ni, ini kaza-kaza. Kita akan tahu. Sebab apa? Sebab dia bercakap tanpa hujah yang jelas, ataupun dia menggunakan qadiyah yang kadhibah tetapi menyerupai betul. Dan perkara itu banyak sekali pada zaman sekarang, dan juga sebelum-sebelum ni pun banyak. Maka zaman sekarang ni lebih-lebih lagi lah bila orang bercakap ataupun berdebat tapi tidak sanad ataupun tidak sandarkan perdebatan itu ataupun hujahnya pada perkara-perkara yang kita sebut tadi itulah. Sama ada perkara yang burhan yang kita akan bincang hari Isnin ni. Kita berhenti kat sini dulu, kan boleh sambung lagi? Tak boleh dah? Okay, tak apa. Hari Isnin ni kita bincang burhan dengan lebih dalam dan lebih jelas lagi. Cumanya apa yang kita bincang ni mungkin dalam beberapa peratus sahaja perbincangan yang dibincangkan dalam qiyas maddi di sisi manatiqah. Kita tak bincang secara keseluruhan. Ini hanya mukadimah macam saya sebutlah, dan memang agak payah sedikit untuk memahami perbahasan berkait dengan qiyas maddi. Kerana itu kalau kita tengok kitab Imam Ghazali rahimahullah dalam Mi'yarul Ilmi, Imam Ghazali bincangkan lebih detail, diterangkan apa yang dimaksudkan dengan maznunat, apa yang dimaksudkan dengan musallamat, apa yang dimaksudkan dengan makbulat. Semua itu diterangkan dalam kitabnya Mi'yarul Ilmi. Jadi kitab mantik yang lebih dalam perbahasan dia ataupun lebih detail perbahasan dia akan bincang aksam hujah akliyah ini dengan lebih jelas ataupun dengan lebih detail. Dan semua lima-lima yang kita bincang ini, burhan, jadal, khutabah, syair, safsatoh, kelima-lima ini dipanggil sebagai as-sina'atul khams. Semua ni dipanggil sebagai as-sina'atul khams. Sebab itu sebagian kitab nanti kadang-kadang kita jumpa dia tidak namakan sebagai aksamul hujah akliyah, tetapi dipanggil as-sina'at al-khams. Sina'ah yang lima, iaitu apa? Hujah akliyah. Hujah akliyah. Burhan paling tinggi, kedua jadal, ketiga khutabah. Cumanya ada khilaf. Kalau kita bincang perbahasan ataupun kitab yang lebih tinggi, dia akan kata khutabah dahulu, kemudian baru jadal. Ala kulli hal, sebahagian merojihkan yang mana jadal tu duduk yang tangga yang kedua, kemudian khutabah, syair dan seterusnya yang terakhir sekali safsatoh. Cuma dalam sebahagian kitab mantik kita akan jumpa sebahagian memulakan dengan safsatoh. Dia tak mulakan dengan burhan, dia mulakan dengan safsatoh. Kenapa? Ada yang nak jawab? Kenapa? Kenapa mula dengan benda yang salah? Kenapa tak mulakan benda yang betul? Kenapa tak mulakan dengan burhan? Kenapa mula dengan safsatoh? Antaranya apa? Antaranya Al-Imam saya lupa namanya, tapi dalam kitab Kifayatul Muhaqqiq, Imam Al-Arwadi. Betul? Imam Al-Arwadi. Kena tengok balik. Tapi ada satu kitab nanti tajuknya Kifayatul Muhaqqiq. Dalam perbahasan Sina'atul Khams, pengarang memulakan dengan safsatoh dahulu. Jadi di situ diterangkan kenapa ataupun muhasyi kepada matan tersebut menerangkan, ataupun syuruh kepada matan tersebut menerangkan kenapa muallif memulakan dengan safsatoh. Antaranya kerana mengikut kepada dalil-dalil Al-Quran lah. Depan dia apa, saya ingat belakang.
Qad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa depannya? Ha? Ha? La ikrah fid din qad tabayyana. Bukan kan? Bukan kan? Jap. Saya lupa lah. Tak apa, nanti kita bincang minggu depan. Jap. Ada dalam kitab. Saya tak ingat. Ada antara ayat Al-Quran lah. Ayat Al-Quran dahulukan Taghut, kemudian barulah iman. Taghut, kemudian baru iman. Jadi seperti itulah digunakan secara isyarat, secara Qurani, memulakan dengan safsatah dahulu, benda yang jahat atau benda yang salah, kemudian barulah perkara yang betul. Apa? Ada? Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka. Betul? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Betul? Okey. Yang tu. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi. Jadi mula dengan taghut, kemudian baru iman. Jadi ini isyarat Qurani. Maka pengarang kepada kitab Kifayatul Muhaqqiq memulakan dengan safsatah, dan seterusnya perbincangan yang ada dalam kebanyakan kitab-kitab ilmu mantiq. Jadi siapa nak lebih tawassuk boleh baca kitab-kitab yang lebih tinggi sedikit perbahasan dia dalam perbahasan Sina'atul Khams. Jadi lima-lima ni dipanggil sebagai Sina'atul Khams. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Baik, jadi insya-Allah hari Isnin ni kita bincang apa yang dimaksudkan dengan qadiyah yakiniyah ataupun mukaddimat yakiniyah. Perbahasan qiyas maddi memang agak susah sedikit kerana perlu untuk kita kuasai beberapa ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu muasarah. Kita panggil ilmu-ilmu yang agak moden. Contohnya macam sains, sebab nanti dalam burhan kita ada tajribah, kemudian kita ada hadasiyat dan seterusnya lah. Jadi ilmu-ilmu kemudian kalau kita kata hawas, mahsusat ada dua, ada mahsusat zahirah, ada mahsusat batinah. Kemudian semua tu adalah perbincangan yang lebih dalam dia berkait dengan ilmu biologi. Sebab kalau macam mudrikat ataupun kita panggil hawasul batinah, dia berkait dengan perkara yang bersambung dengan saraf kita dekat otak. Ada 5 juga. Kalau hawasil khams az-zahirah ada 5, hawasul batinah juga ada 5. Semua tu duduk dekat otak. Jadi dia kena ada sikit perbahasan. Kita tahu tentang ilmu-ilmu neurologi kan, ilmu-ilmu berkait dengan otak tu, semua tu ilmu biologi dan sains lah. Tapi ala kulli hal, macam kita sebut, ini adalah pemula. Siapa nak lebih dalam ataupun lebih detail lagi, kena baca kitab-kitab yang lebih tinggi perbahasan dia. Ada soalan untuk hari ini punya perbahasan? Jelas tak? Jadi ini 5 semua ni dipanggil sebagai Sina'atul Khams. Qiyas maddi, qiyas yang melihat kepada maddah ataupun lihat kepada juzuk bagi qiyas. Tak ada soalan? Jadi kita tangguh dengan selawat Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون